Okey. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan muka buku. Sound okey tak? Boleh tak somebody check sound okey ke tak? Saya tak boleh nak check sendiri kena ada feedback daripada korang. So, agak-agak sound okey tak ni? Bos Raja Iskandar boleh? Ngam tak sound sekarang? Allahu Akbar. Okay, thanks a lot, boss. Thanks a lot for the feedback. Okay. Alright, so malam ni kita akan bercerita lagi sekali sebenarnya mengenai cryptocurrency yang dipanggil Helium. Pada siapa-siapa yang masih belum tahu apa itu Helium, malam ni saya akan cuba ceritakan sedikit lah. Saya pernah cerita sebelum ni. Tapi malam ni mungkin saya boleh buat sesi soal jawab. Siapa ada soalan boleh post dekat komen. Boleh tanya dekat komen. InsyaAllah saya cuba jawab apa yang termampu. Okay, kita akan go through slow-slow lah malam ni. Dah macam mengacara TV. Terpaksa boh, kenalah buat yang terbest kan. Untuk orang-orang selesa, untuk orang dengar best. Sound kena TikTok. Okay. Jadi berkenaan dengan Helium, okay, kita apa? Kita tunggu dulu. Mungkin ramai lagi crowd yang mungkin join ya. Jadi saya nak cuba share kat group juga. Macam mana nak share ni? Okay. Okay, so sekejap saya nak macam mana. Boleh somebody, Raja Iskandar, boleh tak tolong share ke grup kita tu? Grup kita. Tampan. Jangan macam tu. Aduh. Okay. So, siapa yang dah tahu pasal Helium ni, boleh nak nyanyi. Janganlah nyanyi. Tak ada lagu lah. Tak ada, korang yang kali kau nak suruh nyanyi, bagilah list lagu kan. Tiba-tiba nak suruh nyanyi ni, kita agak pemalu orangnya sebenarnya kan. Alright, okay. So, siapa-siapa yang sedang menonton ni, selamat datang dan selamat malam. Malam minggu ni korang tak datang mana-mana, tak pergi mana-mana ke, layan saya punya live. Mungkin ada dapat manfaat untuk semua, insya-Allah. Sebab saya suka sangat dengan satu jenis cryptocurrency ni, pasal dia kena ada kerjasama untuk dapatkan lebih. Dia tak boleh sorang-sorang, macam kalau orang mining BTC. Okay, thank you Boh Yusuf. Thank you. Alright. Dia bukan macam mining BTC Okay, kalau macam mining crypto lain, BTC ke Ethereum base punya coin, semua kita kena memerlukan hash power yang sangat tinggi. Dan disebabkan itulah kita punya mesin tu perlu power. Maksudnya kalau dalam BTC ni dia memerlukan hashing power yang sangat kuat. Senyum kambing. Saya ingatkan cakap aku senyum kambing. Okay. Alright. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, saya sambung balik yang pasal BTC tadi. Jadi BTC dengan Ethereum ni, bila kita mining, first kali mesin dia mahal. Itu satulah, mesin dia mahal. Tapi itu mungkin orang yang ada duit, dia orang boleh lagi beli. Dia orang boleh lagi nak beli mesin-mesin ni dan letak kat dia orang punya office ataupun warehouse ataupun rumah. Tapi masalah dekat miner BTC ni yang saya dah tahu, yang saya pernah pun experience sebelum ni. Saya pernah beli mining machine and miner back in 2016 ke, lebih kurang macam itulah, 2017 rasanya kot. Okay, jadi masalah dia adalah sangat bising. Itu bising tu memang annoying lah. Dan yang kedua, ini masalah yang melibatkan costing, running cost. Jadi running cost ni seperti yang siapa-siapa yang dalam kripto tahu, dia
pakai elektrik yang sangat tinggi. Satu mesin kadang-kadang sampai pakai 1.2 kilowatt. Jadi adalah sangat tinggi. Okey. Compared to orang kata dah macam aircon. Cuba kalau aircon kita ada kat rumah pun kita tak on 24 jam. Tapi pasal miner punya pasal, kita boleh jalan. Alright, kejap. Kita pause kejap. Tengok pada first question. Ada first question. To break the ice, logistic matter. Sebab dalam grup sebelah diorang ada isu ni. Begitu juga dalam forum Reddit. Okey, masalah logistik ni masalah yang boleh detailkan lagi tak Zul? Sebab, okey, masalah tentang logistik ni sebenarnya helium ni, dia cipta helium ni exclusively untuk US miner lah, maksudnya mining, in term of mining dia buat dia eksklusif untuk US dengan UK punya residents sahaja. Alright, jadi mungkin dia plan asalnya orang US dengan UK dapat the most benefit, dan dekat around the world ni just jadi macam user je. Tapi mungkin lepas dia orang dah think again, diorang fikir untuk go global lah. Okay, dia tak nak orang just beli and adopt sahaja helium ni semata-mata. Jadi dia nak create that network worldwide. Okay, logistiknya masalah ni sebab kita kalau ikut frekuensi radio yang ditetapkan oleh agensi apa tah pasal benda radio ni, dekat Asia akan guna radio frekuensi yang berbeza. Alright, bos Sani, apa khabar? Alright, dia akan guna frekuensi berbeza. Jadi masa dia develop first batch, second batch masa tahun lepas, diorang tak terfikir untuk buat yang Asian version. Okay, bila tak buat yang Asian version, tak adalah benda tu. So tiba-tiba bila orang nampak potential dia dalam website Helium, diorang start explore dan tanya dan demand start tinggi. Bila demand start tinggi, Helium team, asalnya Helium team dia ada original hotspot yang diorang manufacture sendiri. Tapi selepas ada demand yang sangat tinggi daripada side Asia ni dan juga dekat US dengan UK, diorang terpaksa appoint a few third party punya manufacturer untuk develop dia punya, untuk manufacture dia punya miner ni lah. Tu yang datang rak miner, Bobcat yang baru-baru ni, yang macam kita yang well known Nebra. Jadi logistik masalah ni sebab diorang macam Nebra, diorang baru start production bulan 2, baru start production, ingat jadi delivery mungkin diorang akan ship yang first batch yang order awal bulan 2, diorang akan ship dalam hujung bulan ni atau awal bulan April. Berkenaan yang rak pula, rasanya first batch pun lebih kurang dalam awal April juga baru diorang ship yang untuk Asia punya. Dan untuk rak ni mungkin dia akan jadi lagi drag masalah logistik untuk deliver ke rantau Asia ni, sebab diorang belum lagi dapat kelulusan untuk diorang punya masih lagi dalam orang kata QC punya phase, diorang punya sirim lah, senang cerita. Okay, tu masalah logistik. Okay, bagi saya habiskan dulu pasal berkenaan dengan kripto secara general dan mining secara general. Okay, jadi mining ni orang semua nak mining kripto. Sebab apa? Sebab mining ni macam satu benda effort yang kita boleh buat dan kita boleh dapat coin tu free. Okay, kalau kita nak beli dia kena based on harga, kena tengok exchange. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma biasanya yang pernah mining, yang tahu pasal mining, diorang berminat untuk jadi miner ni pasal diorang boleh generate coin tu, diorang dapat reward disebabkan diorang buat tugas-tugas yang ditetapkan oleh blockchain lah. Okay, untuk validate transaction, untuk susun transaction yang ada dalam net blockchain tu ikut dia punya algo masing-masing lah. Okay, jadi faham pasal BTC dengan Ethereum. Orang kata traditional way of mining cryptos, itu traditional. Okay, sekarang kita nak cerita pasal yang advance. Okay, bukan nak kata advance, mungkin orang kata better way of mining crypto.
Okey. Jadi disebabkan ramai yang pernah experience mining crypto dan atau tak experience pun diorang tahu yang nak mining ni mesin ni mahal. Okey. Contohnya kalau nak mining Ethereum, kita nak set up satu gaming rig pun sampai 7-8 ribu, nak pakai yang RTX baru punya apa 3080, berapa ringgit kad tu saja dah berapa ringgit. Okey, tapi kita nak pasang satu je dekat CPU, dekat komputer kita untuk main game yang boleh dapat main best lah. Tapi miner-miner ni diorang boleh set up satu deck of 6 to 7 GPU yang macam tu harganya. Jadi cost dia tu agak mahal. Memang worth it in terms of quantity yang diorang boleh earn daripada mining tu. Tapi kena ingat, diorang ada ongoing cost. Thank you, boh. Lawa mic Okey. Jadi diorang ada ongoing cost. Bila kita mining dengan ada cost, contohlah katakanlah satu miner N-miner version T15 ke apa, cost elektrik dia untuk satu miner tu saja contoh boleh kena sampai RM300 sebulan untuk dia je, tak masuk dengan elektrik rumah. Okey. Itu dia punya power consumption. Alright. Jadi kalau price, katakanlah bulan tu dia dapat 0.5 BTC, katakanlah harga BTC ni pula $1,000, jadi dapatlah ada $500. $500 boleh cover kan, boleh cover RM300 yang duit elektrik tu. Tapi kalau price BTC jatuh, okay, price BTC jatuh dan elektrik dia masih sama lagi RM300, katakanlah dia dapat $50 je untuk bulan tu in terms of BTC punya nilai, jadi benda tu adalah running dalam loss. Okay, jadi cost bulanan ni lah yang menyebabkan saya tak berapa berminat dengan konvensional punya mining dan saya lebih pada Helium. Alright, nanti saya akan cerita Helium lepas ni. Okay, jadi korang faham pasal mining ni secara general? Ada sesiapa tak faham tak? Boleh tinggalkan komen saya nak tahu sedikit feedback daripada korang. Right. Lenguh pula. Sekejap. Saja pause, nak tunggu komen. Korang komen lah. Komen apa pasal mining secara general yang korang mungkin tak faham lagi. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Tak ada siapa nak komen. Semua faham pasal general mining? Kalau semua dah faham, saya continue lah kot. Saya continue kot sekejap Okay. Rasanya semua dah pandai-pandai kot. So tak payahlah saya explain. Okay, jadi pasal mining tadi faham cost, monthly cost untuk running mesin-mesin mining ni. Dan juga dia bising, dia panas dan dia bahaya. Okay, dia senang mudah menyebabkan kebakaran sebab dia running full swing. Waalaikumsalam. Apa beza HNT dengan BTC dan ETH? Susah nak jawab ni. Sebab semua pun cryptocurrency. Okay, beza dia mungkin dari segi technical dan use case. BTC orang pakai untuk mungkin buat purchase lah. Dia macam digital currency. HNT pun boleh jadi digital currency, tapi use case dia apa? BTC macam use case dia dah sangat general. Orang beli kereta pun boleh dengan BTC, orang beli rumah pun boleh dengan BTC yang Ethereum ni. Tapi dengan HNT atau altcoin yang lain mungkin dia orang tak boleh buat macam tu lagi sebab tak banyak merchant participate dengan HNT. Sebab HNT purpose dia lain, use case dia, target dia adalah lain. Okay, habis pasal BTC dan Ethereum tadi. Alright, so senang cerita, kalau nak mining ni tak ada masalah, tapi prepare lah cost yang diperlukan untuk mining. Okay, kenapa saya pilih Helium? Okay,
Helium, okay, yang tadi BTC dan ETH dan kebanyakan kripto lain tu menggunakan proof of work. Maksudnya mesin dia orang tu kena bekerja dan buat sesuatu. Kerja dia untuk generate hash. Dan lagi power mesin tu, lagi banyak lah dapat. Dan tapi setiap kali orang kata BTC halving, benda tu akan jadi lagi banyak kuasa diperlukan untuk dapatkan amount BTC yang sama setiap kali. Jadi untuk HNT ni kita punya miner tu tak melakukan kerja-kerja keras. Okay? Kerana dia bukan proof of work. Mining di HNT ni based on proof of coverage. Alright? Okay, kenapa coverage? Saya minum sekejap Aus. Okay. Proof of coverage. Apa ada dengan proof of coverage ni? Alright. Jadi tadi korang bayangkan. Kalau katakan BTC dengan ETH ni, korang millionaire lah. Korang millionaire, korang ada warehouse, korang boleh beli 1000 mesin Bitcoin dan korang set up mining farm. Jadi korang punya earning tu memang mungkin banyak lah. Tapi elektrik korang still jadi lagi banyak. Okay. Jadi dalam dekat helium ni kita gunakan proof of coverage yang mana kalau katakan kita ni ada duit sekalipun, kita simpan mining ni dia punya miner ni banyak-banyak letak kat satu tempat buat mining farm, kita tak akan dapat sebanyak mereka yang wujudkan coverage dalam komuniti diorang. Okey, saya bagi contoh. Saya cuba explain jap. Tengok setup ni kena ke tidak ni. Okey, alright. Kita cuba Okey. Kat sini adalah Explorer. Biasa korang kalau biasa dengan kripto, korang ada Block Explorer kan. Okey, ini Explorer untuk Helium. Sebab dia based on proof of coverage. Seperti yang korang nampak kat sini. Nampak tak ni? Korang nampak tak ni? Kosong. Tiada lagi sebab diorang baru. Ini yang terlepas ni mungkin one of the team ataupun diorang travel dan bawa balik lah benda tu. Tapi none ship to Asia by far lah. Okay. Dan korang tengok network dekat sini. Kat Europe dan UK. Okay, semua dot-dot ni adalah menunjukkan online miner. Okay, konsep dia adalah bila kita online, okay, device dia macam, okay, saya tunjuklah kot device dia macam mana rupa. Okay, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni device dia. Okay, dia macam router. Korang tahu router kan? Router modem. Jadi benda tu langsung tak pakai kata elektrik. Dan macam tak ada elektrik lah. Dia cuma menggunakan 5 watt ke 15 watt depend based on dia punya model. Okay, saya tunjuk sikit dia punya tajuk dekat sini ni kat website Helium Mine Crypto with Radio. The People's Network is powered by an entirely new incentive model blockchain possible by the Helium blockchain. Okay, ini contoh-contoh rupa miner dalam Helium blockchain. Okay, contoh rupa-rupa dia kat sini. Okay. Alright. Ini miner-miner yang ada kat sini. Contoh yang macam saya dan grup saya, komuniti saya order dua ni. Kita order Nebra dengan kita order Rak model ni okay, macam mana dia function. Tak ada ke nak tanya. Yang on sekarang ni tak ada nak tanya apa-apa ke? Please ask me something. Tadi PM macam-macam. Sekarang dah tak ada orang nak PM. Tak ada orang nak cakap apa-apa. Sekejap, tengok notification sekejap. Okay. So coverage ni saya akan tunjuk contoh satu coverage dekat Cyprus. Kita zoom in.
Saya dapat bayangkan nanti kalau kita start nanti kat Malaysia ni, lebih kurang macam ni lah rupa dia. Sikit kat sini, sikit kat sana, sikit kat... Jadi mungkin ni boleh dijadikan contoh lah untuk macam mana kita nak kita start nanti. Bro, macam mana nak mining? Okay, cara nak mining dia, kita kena ada miner dia lah. Tapi dia tak panggil miner lah, actually dia panggil hotspot. Jadi dot-dot hijau dekat map sekarang ni, orang panggil dia hotspot. Kita kena letak miner tu kat rumah, dekat tepi tingkap ataupun kat luar, ikut pada model, dan kita akan online dan kita akan keluarkan frekuensi untuk certain range dan provide that network. Okay. Kalau yang outdoor punya lagi jauh ke dia pergi? Tak. Yang jauh ke dekat, dia based on antenna tu. Okay. Dan kalau katakan dia punya antenna power pun, tapi dia ada obstruction kat depan, dia tak akan dapat. Okay, saya cuba buka satu mana tadi ni kot. Helium.place. Sekejap Okay. Dia tak keluar pula dia punya ni. Ini third party punya Third party punya application developer buat untuk kita check actually berapa dia punya macam kawasan coverage. Itulah lebih kurang. Okay, tak apa, saya cuba explain secara kasar je dulu. Okay, saya jawab satu-satu Okay, macam mana nak mining tu dulu saya jawab. Okay, macam mana nak mining? Okay, first kali untuk mining tu kita kena ada dia punya miner, dia punya hotspot. Okay, kita beli, kita pasang kat rumah. Alright, kita dah settle satu part. Maksudnya kita dah ada satu hotspot yang online. Tapi belum cerita bab reward lagi tau. Okay, belum cerita bab reward lagi. Kita dah set up satu dan kita dah boleh start mining. Tapi mungkin tak banyak. Mungkin sebulan kita boleh dapat dalam 5 ataupun 3 HNT, mungkin 1. Sebab kita just melakukan sebahagian kerja-kerja yang diorang minta. Okay, nanti saya akan terangkan kemudian macam mana cara-cara ni, apa benda yang kita kena buat sebagai, apa mesin tu kena buat untuk dia dapat reward yang semaksimum mungkin. Tapi kalau dia jalan sorang-sorang, dia duduk, dia letak kat rumah dia tapi tak ada siapa-siapa pun yang provide network yang sama di sekitar kawasan dia, reward dia akan jadi sangat sikit. Tapi dapat, still dapat. Nanti saya akan tunjuk macam mana percentage dia. Kalau yang outdoor punya jauh boleh pergi tak? Di based on antenna. Okey, soalan dah melombong dapat HNT tu senang tak nak jual tukar? Okey. Saya pernah saya tak mining, tapi saya pernah lah beli dan jual HNT ni. Saya trade je lah dekat dalam Binance, tak ada masalah apa-apa. Okey. Lepas mining, how to convert pergi hard cash? Flow dia, lepas mining kita akan dapat dalam kita punya handphone. Okay, handphone kita akan jadi wallet. So kita boleh transfer daripada wallet kita ni ke wallet exchange yang ada HNT, contohnya Binance lah. Okay, kita transfer ke Binance dan kita dekat situ HNT tak available untuk directly convert. So kita kena pergi market dan jual. Jadi kita pergi kat market, tengok price yang cantik, ataupun kita submit je market order ikut berapa yang kita ada. So kita akan dapat USDT. Daripada USDT tu kita akan pergi P2P untuk exchange kepada RM lah. Macam tu. Kebanyakan kripto pun macam tu. So kita untuk HNT ni kita just transfer dari address yang daripada dalam wallet ni ke dalam Binance. Then kita jual untuk dapatkan USDT. Kemudian kita transfer dengan P2P, peer-to-peer punya seller or buyer yang available kat Binance. Okay, itu cara nak tukar hard cash lah. Okay, orang keliling boleh pakai hotspot ke kita ke? Okay, orang keliling mesti
connect dengan kita, baru kita boleh maksimumkan earning tu. Okey. Kat sini saya ada tunjuk satu map. Okey, saya cuba dekatkan. Okey, nampak Jadi seperti ni yang korang nampak ni dalam range lebih kurang 5 km lah. Okey, 5 km. Yang saya klik sekarang yang ni. Dia setiap hotspot ni akan dapat nama dia. Nanti kita bila kita dah set up hotspot pun kita akan dapat nama hotspot kita, nama dia apa. Entah dia suka hati dia kot yang bagi. Saya pun tak pasti mana datang nama ni. Okey. Jadi ni siapa nama dia? Tricky Saffron Meerkat. Ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kan betul lah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, ada 9 miner yang lain ada di sekitar dia. Alright. So ada 9 miner lain yang mana dapat witness, dia pun dapat witness orang tu. Okay, dia dapat jadi witness, dia pancarkan radio signal tu untuk check siapa yang boleh detect dia punya existence kat situ. Maksudnya dia pancarkan tu. So dia witness yang ada witness yang skinny blonde ni tengah main, ada witness square lipstick pig ni tengah main, dia witness basic green ni, dia witness lah semua orang ni. Jadi dengan dia witness, kerja witness ni dia akan dapat lebih. Macam mana pembahagian kerja? Okey, kejap saya tunjuk. Okey, ini flow dia. Boleh nampak tak? Ke kecil? Saya cuba besarkan Alright. Orang keliling, kalau ramai yang dah ada mining, income makin kurang ke? Ini soalan ni saya belum boleh jawab lagi. Memang akan kurang. Tapi kenapa kurang dan berapa banyak yang kurang, saya belum boleh jawab lagi. Okay, saya cuba explain yang pasal berapa banyak kita boleh earn. Percentage, maksudnya based on kita seorang, kita berdua, kita bertiga. Apa yang bagus lah kat sini. Okay, first kali kat sini kalau korang nampak challenges. Challenges ni maksudnya dia seorang-seorang je pun dia dah boleh dapat. Okay. Jangan nanti saya akan jawab soalan. Saya cuba explain dulu macam mana reward ni dibayar dan percentage yang kita dapat daripada setiap e-push. So diorang akan release HNT ni kan. So kita akan dapat berapa persen daripada kita punya kerja tu untuk kawasan tu. Okay, kat sini challenges 0.95%. Sebab itulah saya cakap tadi, kalau kita ada miner helium ni tapi kita letak kat rumah dan tak ada siapa pun connect dengan kita pun tak connect dengan siapa-siapa. So kita akan dapat the bare minimum lah. Kat sini 0.9%, yang mana kalau katakan untuk dia nak bagi 10, so kita dapatlah 0.95 daripada 10 tu. Contohlah. Yang kedua, proof of coverage. Proof of coverage ni adalah hotspot yang share HNT dengan participate untuk validate miner lain yang ada di sekitar tu yang sedang ada challenge. Okay, maksudnya seorang tengah ada challenge ni yang 0.95%. Seorang lagi proof of coverage, dia proof miner yang A tadi ni yang dia ada sedang provide coverage. Okay, so dapat lagi 5.31%. Dan witness. Okay, witness katakanlah bukan dia, orang lain pula witness. Orang lain witness 21.24%. Witness ni adalah orang yang nampak apa yang proof of coverage ni buat dekat challenger dan apa yang challenger tu buat. So basically benda ni dalam algo dan coding diorang. Dan benda ni dah daripada tahun lepas pun diorang dah buat. Jadi daripada apa result yang orang lain dapat ni lah yang saya nampak benda ni ada potensi tinggi selain daripada konsep dia tu sendiri. Okay. Okay, nanti saya jawab soalan Linmat dengan Cik Shiraz dengan Wak Ju. Wak Ju dah jawab tadi kan Wak Ju. Okay, tapi tu nanti saya akan cuba cari info untuk tu. Okey, yang keempat, network data transfer. Ni mungkin lambat lagi lah. Ni mungkin lambat lagi. Sebab apa? Okey, kita sebenarnya sebagai helium miners, kita provide LoRaWAN punya coverage. Okey, kita provide LoRaWAN coverage ni. LoRaWAN ni menatang apa? LoRaWAN ni dia coverage untuk IoT, Internet of Things. Okey, Internet of Things. Jadi katakanlah kita dalam satu kawasan ni kita dah
ada 10 miner yang berdekatan. So dekat kawasan tu adalah helium dia IoT enable. Maksudnya kawasan tu dah cover, macam seolah-olah kita ni pasang pencawang Digi, pencawang Celcom dekat rumah kita. Tapi kita sebenarnya pasang pencawang IoT untuk helium network. Macam tu lebih kurang. Jadi bila kita dah provide network, katakanlah one day nanti ada developer IT company dalam Malaysia buat device untuk IoT ni nanti, dan diorang berminat dengan coverage yang kita dah ada, kita dah sediakan, tak payah tunggu Digi, tak payah tunggu Maxis pasang pencawang untuk IoT punya. Ni kita dah buat on community base. So benda ni dah tersebar, katakanlah masa tu by next year mungkin dah banyak kawasan cover sebab kita dah run kan. Jadi IT company dia boleh develop IoT punya device. Jadi bila IoT device dan diorang tengok kita punya coverage besar, diorang mungkin berminat untuk masukkan, untuk gunakan HNT punya, untuk gunakan helium punya IoT punya network, LoRaWAN, ataupun nama special dia Long-Fi. Tu nama untuk helium sendirilah. Okay, jadi device tu macam contohnya GPS punya benda lah, kita letak dekat kereta ke, kat basikal budak ke, ataupun sensor. Jadi benda-benda tu boleh berfungsi kat dalam area yang ada network ni. So kita ni sebenarnya providers, kita ni network providers. Okay, dan bila ada network providers dan ada user, so bila dia guna data, maksudnya untuk dia guna, macam contohnya katakan dia pakai sensor dekat basikal anak dia. Katakanlah ada some developer IT untuk buat basikal yang ada helium ready, IoT ready, dan menggunakan network helium. So bila anak dia pakai basikal tu dekat kawasan yang ada cover dengan helium ni, dia akan dapat detect kat mana dan bila, pukul berapa, dan macam-macam detail dia boleh dapat daripada basikal anak dia tu. So data yang digunakan dalam network tu akan dibayar kepada orang yang provide network kat situ. So ini banyak, dia boleh bagi up to 32.5%, tapi ni mungkin lambat lagi lah. Okay, jadi secara yang ni consensus group ni pula, kita ini random. Consensus group dia akan bagi secara random untuk validate transaction ni. Okay, untuk validate transaction ni 6%. Okay, random. Orang miner-miner ni random. Kalau dapat, katakanlah kita biasa dah dapat, katakan dah pasang benda ni 3-4 bulan, kita dapat average dalam 50 HNT contoh. Okay, tiba-tiba kita dapat consensus group ada 1 hari atau 2 hari ni, kita dapat extra 6% on top of apa reward yang dia bagi masa tu. Okay, so consensus group ni best juga. Okay, so yang kita boleh dapat adalah challenger, proof of coverage, witness dan consensus group. Okay, kita balik pada yang tadi tu. Okay, ni ada 9 miner connected dengan dia. Kita tengok income dia. Ini kerja-kerja yang dia kena buat. Okay, blockchain sync, hotspot status, okay. Create challenge, okay. Witness a challenge, okay. Witness, okay. Participate in a challenge dalam 123 blocks ago, okay. Dia cuma mungkin transfer data tak ada lagi. Macam saya cakap tadi, mungkin data tak ada orang pakai lagi IoT device yang menggunakan helium network dekat situ. So macam kita juga nanti. So untuk transfer data ni tak ada. Tapi walaupun tak ada orang transfer data, dengan connection dia orang yang macam ni, income dia orang banyak ni. Okay, pada yang baru tengok ni 518 HNT adalah sangat banyak. Kenapa? Ni sebulan Saya buka harga HNT. Okay, so harga HNT sekarang ni $8.67. Cuba korang kali tengok. $8.67 kali dengan berapa tadi? 500 apa? 518 kali 518. Okey, $4,491. Ini dia seorang tahu dapat. Okey, dia seorang. Dia tak payah beli banyak pun, dia beli satu je. Tak tahulah kalau yang lain-lain tu dia punya ke apa kan. Tapi maksud saya kat sini, dengan adanya network ni, dia akan dapat banyak ni. Sekejap lagi saya tunjuk contoh orang yang tak ada network, apa je yang dia dapat. Okay, so ini contoh, ini target kita lah insyaAllah. Okay,
Saya target tak ada sampai 500, 50 pun cukup insya-Allah. Saya cuba untuk provide dan bagi tahu dekat kawan-kawan kita supaya buat benda ni supaya dapat benefit sama-sama. Sebab tu saya kena cerita juga. Saya tak boleh kalau benda ni, bagus benda ni, saya buat seorang-seorang lah. Jadi kalau saya buat seorang-seorang tak dapat apa pun. Jadi sebab tu saya kena bagi tahu. Saya sendiri pun saya mungkin akan deploy dalam 3 sahaja. Ada yang order sampai 5, ada yang order sampai 6 dan diorang nak order banyak sebab diorang ada banyak location. Saya tak ada banyak location. Yang 3 ni pun saya ada 2 tempat lagi yang saya masih fikir nak letak mana. Jadi maksud saya kat sini, kita boleh dapat maksimum dengan adanya network yang besar, network yang banyak. Okay, saya tunjuk satu contoh lagi. Kalau korang perasan dekat sini, ni tempat yang saya ni tadilah. Ini yang tadi tu, yang ujung tadi tu yang saya pilih tadi kan. Okay, sekarang kita ambil yang ni. Alright, saya ambil yang bawah ni. Okay ni. Okay. Ini saya ambil dia, 2. Dia ada 2 kat situ. 2 dalam jarak lebih kurang 1 km. Okay. Jadi kat sini dia buat juga semua kerja. Dia dapat juga semua kerja. Dia dapat sync, dia dapat status, dia create challenge, dia witness challenge, dia jadi witness, dia participate in the challenge. Dia pun tak ada transfer data. Sama lebih kurang macam tadi kan. Tapi kita tengok earning ni berapa. 8.57 saja bosku. 8.57 saja HNT yang dia dapat dalam masa 30 hari. Okay. Kenapa? Nanti kita go through. Semua transaction ni recorded So benda ni semua ada kat bawah ni. Nampak tak? Okay. So kenapa dia dapat sikit? Kawan itu saya tak nak beli. Tak naklah provide network, nanti kan dapat sikit. Kalau ada mentality macam tu, memang sampai bila pun kawasan tu takkan ada orang. So ataupun bila dah establish nanti baru nak terkedik-kedik beli. Okay. Jadi kita start dulu. Kita pioneer, kita start dulu. Okay, ni saya cerita lebih kurang. Dia ni dah start mining daripada bulan 9 tahun lepas. Lama nak ikutkan, dia sepatutnya dah kaya. Okay. Tapi dulu dia mining sebulan dapat 34, 11, 36. Yang 36 ni mungkin dia dapat yang consensus punya bonus tadi sebab masa tu miner tak ramai. Okey. 8. Okey. Nampak tak? Sikit kan? Jadi cuma saya nak bagi tahu kat sini, ini ada 2 tau. Tapi pasal dia baru masuk. Yang sama ada tu baru masuk ataupun dia baru tukar antena, sebab tu dia baru jumpa kawan dia yang seorang lagi ni. Dan rasa saya antena dia tak cukup kuat sebab nak ikutkan dia tak adalah jauh mana pun. Nak ikutkan dia kat sini. Kalau nak ikutkan dalam range 5 km juga. Tapi mungkin yang dia ni atas bukit ke, ataupun ni atas bukit tak sampai dia, atau ada building tinggi-tinggi. Jadi benda dan area antena dia tak power. Jadi benda tu stuck. Signal dia tak sampai. Padahal benda tu kalau nak ikutkan DBI antena tu, dia boleh pergi direct without obstruction up to 8 miles. So jauh juga, dalam 12-13 km kalau direct. Maksudnya daripada apartment A kepada apartment B tak ada halangan langsung. Dia boleh pergi 12 km. Okay. Okay, kita sambung tadi. Alright, ni 2. Ini setiap hari dalam 30 hari. Okay, dia dapat 0.32, 0.4, semua lebih kurang. Dan tiba-tiba hari ni dia dapat 2.55 HNT. Okay, saya akan terangkan kenapa. Okay, kita pergi bawah. Okay, korang nampak ni kat sini ada beacon. Beacon ni maksudnya miner kita tu cuba cari, pancarkan beacon untuk cari kat mana. Ada tak witness sekitar aku? Ada tak witness? Ada tak siapa-siapa di sekitar aku sekarang ni? Tolonglah, bagilah aku ni sikit. Tapi kosong witness. Beacon dia kosong witness. Dia beacon everyday pun dia akan pancarkan beacon tu, tak ada witness. Tiba-tiba hari ni 20 hari bulan ada satu witness. Sama ada witness tu baru ataupun dia tukar antena. Tu boleh check. Tapi saya nak cerita kat sini kenapa hari ni tiba-tiba dia dapat banyak sikit daripada 29 hari yang lepas adalah disebabkan hari ni dia baru dapat witness satu. Faham tak? Jadi bila dia dapat witness,
Jadilah banyak. Cuba kalau lepas daripada hari ni, dia dapat consistently lebih kurang 2.55 HNT. 30 hari dah berapa? Banyak dah kan? So kita mungkin boleh monitor orang ni dan kita tengok 30 hari akan datang. Berapa dia dapat? Saya dapat jangkakan dia dapat banyak, sangat banyak. Sebab kalau dia boleh dapat yang satu witness 2.55, dia mungkin boleh dapat average dalam 1 ke 2 sehari. So dia boleh dapat antara 30 ke 50 untuk starting dengan satu sahaja witness gang dia. Kalau tambah lagi 2, 3, 4 akan jadi macam tadi lah, 500 HNT, 400 HNT. Okay. Okay, sekarang ni habis bab kenapa sikit, kenapa banyak, macam mana nak dapat maksimum, macam mana nak dapat minimum untuk earning kita ni. Okay, jadi harap korang dah faham sikit kat situ. Sekarang ni saya akan go through soalan lah sikit-sikit. Okay, selepas mainnya how to convert hard cash, saya dah jawab. Orang keliling boleh pakai hotspot ke kita ke? Dia hotspot ni Khairul Anwar, dia hotspot ni dia bukan hotspot macam hotspot kita. Bukan hotspot dia, kalau dia pakai tu maksudnya luak kita punya data. Tak ada, dia bukan macam tu. Dia kita memang kena connect each other untuk dapat banyak, seperti yang saya terangkan tadi. Okey, kalau ramai ada miner, okey, Wak Jo ni saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab soalan ni lagi. Income makin kurang kalau katakan dalam 1 kilometer tu sampai ada 100 miner. Dalam taman kita habis, pakat kita gebang dengan semua orang taman kita, pump, semua jiran, selang satu rumah semua pasang. Itu kawasan tu akan jadi saturated dan reward akan berkurang. Tapi kenapa dan berapa dia boleh berkurang, saya belum boleh bagi jawapan ni. Okey, Helium ada apps dia lepas kita terima hotspot guna phone, scan barcode. Oh, dia tolong jawabkan tu. Thank you, Kai. Thank you, Kai. Internet tak nak kena kuat or just internet low pun boleh pakai? Internet low setakat 4G. Maksudnya speed tu macam 4G punya speed pun dah okey. Yang penting kena konsisten. Sebab kalau kita disconnect atau power cut, kita akan hilang aktiviti yang masa tu. Yang dah recorded dapat, yang tak recorded tu. Okey. Siapa yang tentukan dia sebagai approved witness? Ni blockchain punya kerja. Dia random. Okey. Witness sebab dia mission kita akan beam akan cari orang keliling kita. Okey, so kalau dia jumpa orang tu akan diarahkan untuk, okey, kau nampak ni aku ada kat sini, tolong bagi tahu dekat network yang aku ada kat sini. Yang dia ni dah approve aku punya transaction or whatever. Benda macam tu. Okey, Cik Alif, Helium berapa market sekarang bang? Tu dah tunjuk tadi dalam lebih kurang $8 lebih. All time high hari ni 9.5. Okey, masa saya mula promote 21 Februari tu hari, baru $4. Kalau simpan dan hold pun dah dapat 100%. Okay, thank you. Bagus tolong jawabkan harga. Bolehlah kita Tesla jalan sendiri dalam Malaysia? Boleh, insyaAllah. Kalau network kita cover baik punya, insyaAllah boleh. Setiap orang akan dapat 518 ke? Tak. Oi, maksudnya lebih kurang tu. Saya cuba cari, saya cuba cek yang lain dekat kawasan tu macam mana. Kita cuba cek yang ni kat kawasan tu juga kan. Okey, ini orang yang ada dalam kawasan tadi tu juga. Tengok witness ni macam cantik je. Okey. Ni dia dapat 564. Ini menjawab soalan Wak Jo. Tadi tu 518, ni dapat 564. Lagi sedap. So ni menjawab soalan lah. Tak setiap orang dalam tu dapat sama. Mungkin dia boleh dapat 500, mungkin dapat. Tapi lebih kurang kalau kita dah susun location tu cun-cun, semua kita hantar beacon, semua kena dengan semua orang yang kita plan untuk letak tu, insya-Allah income ni dalam tangan lah, insya-Allah. Okey. Malaysia punya ada contoh tak? Ni sebab itulah saya buat video ni, untuk bagi awareness kepada rakyat Malaysia yang bukan setakat Malaysia. Kalau katakan ada Indonesia ataupun Brunei yang sedang dengar pun, kat Asia belum ada lagi. Okay, boleh search YouTube pasal Helium, macam mana dia orang mining dan sebagainya. Boleh join grup saya untuk lebih detail. Boleh, saya ada grup FB, grup Telegram untuk info-info. Kawan-kawan pun yang dah faham, dia orang boleh jawabkan. Alright. Followed from Charlie Gold. Woi, jauh tu. Charlie Gold
Maksudnya cari goal tu apa? Cari goal. Benda ni helium kat cari goal ataupun follow saya dari cari goal. Okey. Habis dah soalan. If dalam range 2-3 km tu ada 5 miner, memang auto connect ke macam mana? 2-3 km ada memang auto connect macam mana? Dia akan beam. Mesin kita tu kalau online, okey, dia kita first kali kita on, dia akan kita kena connect dengan kita punya wallet tu. Tu first kali. Okay, kita on, lepas tu kita connect dengan kita punya wallet dan dia akan sync dengan blockchain. Miner apa pun dia akan kena sync juga dengan blockchain. Kita buka wallet, CLI punya wallet kat mana-mana Linux punya server pun kena sync dengan blockchain untuk kita untuk ni. Jadi nak sync mungkin ada dalam 20-30 gig, mungkin nak ambil masa sehari, mungkin ambil masa 2 hari, mungkin 3 hari, depend on korang punya kelajuan internet lah. Okay, untuk yang first few days untuk dia sync blockchain tu. Dia akan auto connect lah. Kalau katakan miner A, miner B, miner C, macam contoh tu, tunjuk teruslah kat sini kan. Maksudnya kalau katakan kita yang sedang chat ni, kita semua beli serentak nanti sampai bulan 5, bulan 6 nanti kan. Okey. Korang pula duduk dekat-dekat dengan saya. Contohlah, kita pasang. Kita pun pasang. Okey, lepas tu kita tengok. Kita online. Kita semua dah sync. Kita akan nampak start kerja tu. Sebab challenge dia akan bagi secara random. Okay, siapa dapat challenge dulu kita tak tahu. Kita pasang serentak. Okay, katakanlah saya dapat dulu. Lepas tu orang lain, ataupun saya dapat sampai 3 kali. Orang semua tak dapat lagi kan. Mana tahu kan sebab rezeki saya share benda ni dulu. Wallahualam, benda tu tak, dia random. Okay. Jadi yang penting kat sini bukan challenge tu. Yang pentingnya adalah witness. Okay, witness adalah penting. Witness maksudnya kita perlukan at least 3 lah dalam satu kawasan untuk best. Right? Okay, saya cuba jawab. Okay, yang ni Muhammad Ridwan saya dah jawab. 2-3 km dan 5 miner auto connect ke macam mana? Ya, bila dia dah beam, dia dah jumpa, dia akan auto connect lah. Bos, kalau satu person own 3 hotspot, dia boleh set up dalam satu app iPhone wallet kena accessing. Dia boleh set up. Dia boleh set up dalam satu phone. Dia adalah satu owner kepada 100 miner pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya pun akan jadi macam tu. Okay. Saya akan ada mungkin lebih kurang 100 ke 200 hotspot saya sendiri, wallet saya sendiri. InsyaAllah kalaulah ada funder-funder belakang yang nak support saya dalam benda ni. Dah ada dah 2-3. Tapi kalau ada lagi, apa salahnya kita nak kembangkan benda ni satu Malaysia kan. Okay. Alright. Income akan lebih kurang sama dengan mana-mana yang dekat-dekat tadi. Ya betul. Ya betul bosku. Betul Wak. Kiranya kita setting kita-kita lah. Maksud saya lokasi Nebra. Ya. Kalau katakan kita punya semua 3, kita set lah betul-betul. Adjust lah location tu betul-betul. Ada cara, banyak guidance dalam Discord punya group. Macam mana kita nak test location tu sebelum kita dapat. Adakah kalau kita pasang kat sini dia detect. Adakah kita pasang sini dia detect. Benda-benda macam tu. Tapi saya belum go terlalu detail ke dalam tu. Macam bab antena pun saya belum tahu lagi. Tapi yang setakat saya tahu, kalau ada building ataupun bukit kat depan, memang dia tak akan get through lah dengan antena standard. Okay. Apa beza Nebra dan RAK satu lagi tu tuan? Okay, jawapan saya akan sama macam semua helium punya team. Okay, jawapan dia lebih kurang sama. Tak ada, orang kata mungkin ada 1-2 features yang lebih. Contohnya RAK tu dia ada SIM card. Dia boleh pasang 4G letak atas bumbung, pasang power jalan. Contoh. Okay. Tapi dia mahal sikit. Nebra murah sikit, deliver cepat sikit. Mungkin lah kan. Jadi design pun lawa sikit. Okay. Jadi ada pro and con kat situ. Dari segi specification sama. Okay, Helium team akan tetapkan spesifikasi yang lebih kurang sama. Kalau kau nak buat out of the world punya, terpulang. Dia cakap dengan vendor, tapi dia tetapkan syarat yang sama. Okay. Lebih 300 meter kurang 10 km. Okay, betul. Thank you Baguk. Lebih daripada 300 meter dan kurang daripada 10 km dan sampai. Maksudnya sampai. Kalau tak sampai, tak guna kak. Dia tak akan sampai 10 km. Okay. Macam saya lah contohnya. Rumah saya depan ada macam sikit bukit lah. Sama level dengan second floor. Okay. Dan kemudian ada lapang. Tapi kalau saya letak belakang, mungkin belakang mungkin tak dapat sebab ada apartment. Ada ni. Jadi saya punya signal tak boleh nak pergi ke arah sana. Okay.
Alright, kalau headphone hilang ada masalah ke? Oh, Wak Jo soalan best-best lah. Nanti saya akan cuba dapatkan jawapan daripada tim. Betul juga. Wallet kita tu ada wallet kita lah. Sebaik-baiknya wallet ni kita set up lah dekat CLI, kat server, kat blockchain lah. Kita tak payah depend on handphone sangat. Tapi bila kita nak set up lah handphone kan dia akan ask passphrase tu apa semua yang membolehkan kita login pula kat CLI wallet. Ada lagi hardware wallet pun boleh. Kalau beli Trezor pun boleh simpan kat dalam tu. Dia orang cakap dah boleh lah simpan HNT dalam Trezor. Alright. So sini dah jawab semua soalan aku. Ada lagi soalan? Dekat je. Buka lah benda ni. Sakit telinga. Tak sakit telinga. Jangan cakap Wak apa yang pasal hilang ni. Ingat tak legendary cerita pasal yang 20,000 dia punya BTC dalam laptop. Itu paling legend lah. Itu bayangkan hilang habis semua coin. Boleh ke minum air kat sini? Saya ke tepi sikit lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Saya cuba explain sikit lagi lah. Makna kata hotspot ni kita kena share pada public. Dia bukan hotspot. Dia bukan hotspot macam kita pakai hotspot handphone kan. Kita share habis data kita ke apa, tak ada, bukan. Dia memang nama dia hotspot. Dia bukan hotspot macam apa yang kita kenal. Okay, so hotspot ni nama dia hotspot, spot panas. Spot panas untuk helium ni. Alright. Okay. Rasanya nanti boh boleh buat tutorial set up hotspot sampai jadi cache. Boleh boh. Support hamba support belaka. InsyaAllah buat YouTube channel ke, buat Facebook live ke, tak kisah. Tapi memang akan buat. Sebab Kawet dah hamba dah officially Helium punya insider. Jadi saya ni merupakan salah satu daripada Helium team. Saya bukan developer, tapi saya dah masuk dalam Helium team yang mana kalau kat coin lain dia orang panggil ambassador lah kot kan. Jadi macam ambassador lebih kurang untuk Malaysia. Kalau internet sekejap 20k BTC tahun. Ya betul. Yang hilang BTC 20k BTC tahun 2012 rasanya lah yang dia pergi jual. Dia pergi jual ke laptop dia hilang ke wallahualam. Tapi dia ke ada format. Macam tu lah. Tapi dia hilang banyak gila. Dia boleh jadi trilion sekarang ni kalau dia ada banyak tu BTC. Kalau internet terputus macam mana? Ya okey, internet terputus sama kat macam power putus. Aktiviti yang kita tengah buat masa tu tak dikira. Sampailah kita connected balik. Okey, macam katakanlah kita beam, putus. Dia tak buat lah beam tu dah. Bila kita start balik, dia mungkin tunggu challenge ataupun lepas sejam dua baru dia beam balik, tengok cari ada weakness ke tak, proof of coverage. Barang sampai bila bosku? Barang okey seperti mana yang saya ada beritahu dalam grup, barang, dan awal-awal tadi saya ada beritahu juga untuk Nebra, kata diorang sampai dalam Mei. Okay, ship on Mei. Awal Mei ke, akhir Mei ke, tak ada date lagi buat masa ni So kita expect je lah kita dapat Jun. Okay. Senang cerita macam tu. Sebab RAK lagi naya. Sebab Asia punya version, Asia punya frekuensi untuk RAK, walaupun yang order awal pun tak dapat. Sebab diorang belum approve lagi. Maksudnya ada proses yang belum settle lagi. Untuk diorang packaging dan deliver pun tak boleh lagi. MC macam mana untuk Malaysia? Okay, MC saya dah call. Saya ada record call tu untuk apa? Untuk clarify dengan pegawai dia yang device kita ni macam mana.
Okay, saya tak cerita pasal HNT dan reward yang kita dapat. Saya cerita pasal device tu sahaja dan keboleh pakaian device tu kat Malaysia ni. Okay, based on dia punya kod, apa benda tah itu lagi saya search tu lagi. Tak ada pula kat sini. Mana tak saya tahu. Lupa. Dia ada kod apa tu, tarif kod. Tarif kod tu kalau ikut pada custom, benda tu kena ada SIRIM punya approval. Okey, tapi bila saya tanya MCMC, dia orang kata tak payah sebab benda tu untuk personal use. Bukannya saya reseller, maksudnya bukan saya order 100 untuk saya dan saya resell balik kat korang. Bukan. Ni saya order untuk korang. Maksudnya benda tu sampai je lah, nanti saya post kat rumah korang. Itu je. Saya bukan reseller. Bukan act as a reseller. Tu yang saya berborak dengan dia. Saya tumpang order member-member, bawa community saya punya order, saya order sekali dan benda akan sampai rumah saya juga. Saya bagi tahu macam tu. Jadi dia orang cakap kalau macam tu kira macam personal use lagi lah. Tapi kalau boleh cik, nanti bila device dah sampai, bawa pergi SIRIM 1 atau 2 demo untuk kita approve. So cik pun boleh jadi reseller nanti, senang. Tak adalah isu dekat custom ke apa-apa mana-mana dah. Okay, dari segi frekuensi dia, dari segi board dia, dari segi specification dia, basically MCMC kata okay. Cuma saya sedang apply untuk kelulusan bertulis. Okay, itu saja yang pasal MCMC buat masa ni. Agak-agak kena tangkap tak kalau kantoi? Hush, tak kena. Ni macam router Raspberry Pi kat luar ni pun ada jual. Dia modem dia tu, dia punya dalam dia, hardware dia tu Raspberry Pi 4. Version 3B ke benda tah macam tu lah. Raspberry Pi ni orang pakai buat home PC lah, buat Android box. Raspberry Pi, benda ni memang dah ada banyak. Macam Android box. Orang pakai Android box tak kena tangkap. Tak kena tangkap lah sebab benda tu tak melanggar apa-apa pun. Cuma kita gunakan tu je cara dia betul ke salah. Maksudnya macam pakai Android box tu, Raspberry Pi dia basic dia. Katakanlah yang pakai guna Raspberry Pi lah. So kalau dia pakai tu, dia tengok cerita yang illegal, dia download benda yang illegal, tu haram lah. Tapi benda tu sendiri okey, tak masalah. Kita create network untuk IoT, dan dari network tu kita diberi reward. Ya, betul. Okay, kita create network. Kita diberi reward sebab provide network tu. Kalau ada orang pakai device dalam network kita, kita dapat lagi banyak daripada apa yang korang nampak tadi. Nampak tak? Yang tadi tu pun ni, transfer data tak ada. Maksudnya dekat kawasan ni tak ada pun orang pakai IoT device yang menggunakan network Helium. Tak ada pun. Tapi tak ada pun dah ni. Kalau ada, sendiri bayangkan. Sebab tu saya cakap benda ni future banyak potential. Okay, alright. Kalau cerita income nanti resident kejam. Okay, Wak Jo, tak cerita income lah. Kita cerita kita dapat reward dalam bentuk coin, dapat Scalang, dapat shilling. Okay, data sebelum internet putus tu tetap direkod. Okay, thank you. Tolong jawabkan. Harap KL ramai nak order ni. Geng KL muncul. Muncul geng KL, geng Selangor, geng Melaka, geng Terengganu, geng Kelantan, semua muncul belaka. Ada KL setapak tengah survey. Okay, survey jangan tak survey Okay, tak faham tanya, jangan tengok saja, korang yang rugi nanti. Best Nebra yang ni anytime dia boleh cut off. So kalau dia cut off yang dah masuk dalam semi listing ni pun terpaksalah kita masuk batch diorang yang akan datang. Maafkan saya. Setakat ni yang dah berbayar lebih kurang berapa orang tadi? 13 14. Okay, jadi untuk yang dah order, terima kasih kerana order melalui saya. Kalau tak nak order melalui saya, nak order sendiri pun boleh. Gunakan link saya. Kalau nak beli Nebra, untuk rak saya tak ada link lah. Untuk Nebra boleh dapat affiliate sikit. Okay, future is here tuan-tuan. Yes, in fact
PM kita itu hari 19 hari bulan ada cerita 19 hari bulan Februari. Kalau korang tengok balik, PM ada cerita pasal My Digital. Korang boleh Google apa tu My Digital. Diorang punya motif, diorang sarankan semua company-company IT explore how to digitalize Malaysia. Okay, dan salah satu topik besar adalah IoT. So, apa lagi? Kita ni kira kita provide network ni. Maksudnya handsomenya kita ni, by the time orang nak develop device tu, kita dah provide network. Masa tu mungkin Telco Giant masa tu baru terkedek-kedek nak buat pencawang untuk IoT sini, pencawang IoT sana. Kita dah provide coverage community based. Macam Helium cakap, kita ni the people's network. Okay, so kita provide network tu dulu. Barulah handsome. Jadi orang kalau kita IT company, aku tahu pasal IoT, boleh buat device ni, tapi coverage macam mana? Terpaksa diorang juga yang kena buat coverage tu. Kena buat custom, bukan blockchain lah. Maksudnya diorang akan kena buat diorang punya pemancar diorang untuk provide network at that particular place, dan diorang juga yang develop device yang nak pakai kat situ. Tapi kita dah boleh buat network ready. So costing diorang akan lagi rendah, dan diorang just fokus pada device dan application apa benda yang diorang nak guna. Cuma linkkan saja dengan Helium Network. Done. Settle. Okay. Akan datang kalau miner makin canggih, agak income akan kurang tak? Tak, bos. Income akan kurang bila dia halving, harga HNT jatuh, dan saturated area. Macam saya cakap, sekali sampai 100 orang dalam 1 kilometer, jeng. Okay. Miner makin canggih. Miner dia boleh jadi sangat canggih pun. Okay. Macam Raspberry Pi, kalau tahulah pasal Raspberry Pi ni macam satu board untuk kita buat replacement untuk PC. Okay. Jadi apa? Ada orang nak buat mini PC, dia orang akan beli Raspberry Pi dan connect dengan TV. So jadilah mini PC yang ada 2GB RAM, yang ada quad core ke. Bodoh-bodoh je dia punya board. Okay. Tapi mining HNT ni kekuatan dia pada antena. Okay. So itu yang korang kena faham. So kalau katakan korang advance gila-gila pun, korang mungkin sambungkan orang kata miner korang ni dengan piring Astro lebihan ke, korang tahu macam mana nak modify ke, wallahualam. Saya bukan technical punya orang, tapi mana tahu boleh, dan benda tu boleh pergi lagi jauh, korang boleh witness lagi banyak. Kita tak tahu. Tapi dengan luasnya lagi pemancar korang, kuasa pemancar korang, itulah yang akan menentukan korang punya income. Provided adalah hotspot keliling tu. Itu je lah. Kalau tak ada, pemancar sampai 50 km tak ada orang pasang pun tak guna kak. Okay. Betul boh. IoT already used in Malaysia. Memang IoT ni mostly in agriculture. Okay, agriculture, weather, smart home. Cuma untuk orang kata end user punya ni, kalau dekat US dia orang pakai dekat dog collar. Dia orang letak anjing-anjing dia orang ni, dia orang letak dog collar tu ada HNT enable. Maksudnya kalau anjing tu lari-lari kat kawasan yang ada coverage HNT tu, dia orang boleh detect. Macam GPS tapi tak pakai power, bateri boleh tahan kat berapa tahun dah. Macam tu lah. Kalau pakai GPS 6 bulan dah kena tukar bateri. Silap tak boleh rechargeable, kena buang. Tapi kalau macam diorang punya device ni, benda tu dah lah boleh tahan lama. Boleh recharge pula tu. Lepas tu network free pula tu, murah pula tu. Macam tu lah. Okay. Tak. Engine sekarang ni pun diorang nak buat engine power-power pun boleh. Macam contohnya dekat miner ni, kalau nak kira dari segi processing power, miner Bobcat tu lagi power daripada Rak ataupun Nebra. Tapi pasalkan dalam community pun cakap, dalam Discord pun cakap, benda ni orang kata macam mana macam marketing je lah. Padahal technically signal tu yang penting. Okay.
Mungkin buat permulaan ni kita pakai je lah apa yang ada. Sebab harga pun dah mahal dan mungkin beberapa orang tak dapat nak order lagi pasal benda tu. Kalau saya tambah lagi miner $40, 40 pound, tak ke rabak. Okay. Mungkin kita pun boleh cari antena sendiri. Mungkin ada di antara kita yang ada technical knowledge yang kita boleh bukan modify miner tu, kita modify antena supaya boleh dapat banyak dan jauh. Pada ketika sang kancil bermining, sang kancil dah banyak HNT dalam poket. Tapi masa tu walaupun reward kita tak banyak banding dengan S50, harga HNT dah tinggi melambung. BTC is proven. Yes. Yes bro. Bayangkan demand yang di-create oleh orang kata miner sendiri pun dah menyebabkan harga melonjak 100% daripada saya punya cerita masa pertengahan bulan 2 hari tu. Tak percaya? Don't believe, you don't believe it? Okay, kejap. Saya punya post tu tahun bila pula dah. Kejap tengok. Ini ni tak, ni Mat Saber saya dah ajak join. Ni Februari 22. Sambung cerita ni, saya buat video, saya cerita secara kasar. Ada video tu dalam grup juga. Dan ni apa? Nampak kan kawan? $4 di situ. 22 Februari. Sekarang 863. 864. All time high tadi lebih kurang 9.4, 9.5 dalam masa sebulan. Macam mana dia create demand? Bayangkan bulan 8 ni halving tau. Bulan 8 ni halving, reward akan kurang separuh. Okay. So bila reward kurang separuh, tapi bila kita create kita punya network, demand untuk HNT akan tinggi. Sebenarnya demand untuk IoT, so coverage kita dah ada. Cuma nak war-warkan pada Malaysia dan semua IT company yang nak bagi tahu yang kita Helium ni kita dah providekan pencawang-pencawang untuk korang. So korang tak payahlah nak sediakan pencawang-pencawang tu. Kita dah ada kat rumah Halim ada, kat rumah ni Khalifah ada, kat rumah Raja Iskandar ada, kat rumah Wak Jo ada, rumah Gaddafi ada. Jadi kita dah buat dah network tu. Jadi benda itulah yang akan diguna pakai pada masa akan datang. Jadi saya harap semua yang bersama dengan saya kali ni untuk batch ni, selagi sempat lah kita order, saya akan cuba buat yang terbaik. Saya akan cuba bagi info yang terbaik. Doakan saya boleh berjaya dalam projek. InsyaAllah saya akan ada 1 atau 2 projek besar dengan Helium ni untuk Malaysia juga. Tapi saya tak nak bahang seorang. Saya nak kongsi dengan kawan-kawan. Jadi itulah cerita dia sebaiknya. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya Jom tengok diorang ni income sudah sedap pun. Ni seorang lagi dekat network yang sama. Ni berapa dapat ni tak banyak mana. Tak banyak sebab apa? Sebab dia baru start. Nampak? Dia jealous satu dengan jiran-jiran yang ada kan, dapat 9,500 je dah. Apa sial korang buat ni? So, tapi sekarang ni kalau korang yang tak nak beli lagi, korang nak tunggu kita orang yang first batch ni dapat dan dapat ni, korang tak boleh jadi macam diorang ni. Korang kena tunggu 2-3 bulan dan harga miner masa tu pun mungkin dah berubah. Jadi jangan salahkan, jangan kata abang tak payung, okey? Sehari dia dapat 16, 18. Asyuk teruk dia ni. Okey. Alright. Okey, rasanya itu sahaja. Kalau ada soalan lagi boleh tanya lagi.
Minum kopi dulu guys. Ada waiter hantar air lah. Oh sedap ni kau dapat esok okok sedap ni. Tapi dalam bilik kan. Illegal. Warranty, okey, soalan yang menarik juga. Warranty pun saya cuba tanya dengan Nebra, belum dapat jawapan lagi, tapi diorang tengah work on that lah. Return policy tak ada, tapi warranty insya-Allah ada. Diorang go through a lot of process untuk ni lah, untuk tunjuk yang benda ni boleh pakai, ikut specification dalam Asia, macam-macam lah. Tapi kalau ada je saya akan update insyaAllah. Okay, ni peluang ni bukan paksaan. Kalau rasa nak jadi macam mereka-mereka dekat Cyprus ni, saya ambil Cyprus ni sebab dia orang macam menyendiri, dia orang sendiri-sendiri. Kita ibarat macam ni lah. Maksudnya saya anggapkan yang dekat dekat Cyprus ni, dia bukan luas sangat pun, dalam 100 km je macam tu. Macam satu negeri. So saya anggapkan kita macam ni lah, lebih kurang. Ni macam Selangor, ni kat Kajang, ni dekat Kelang, ni dekat Sabak Benam, contoh. Jadi kita boleh create, tapi datang dengan komuniti, jangan buat seorang. Okey, rasanya itu saja. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya dalam grup Telegram. Jangan segan korang join ramai tapi soalan tak ada langsung. Okey, dalam grup FB pun, grup FB jangan pergi tanya banyak-banyak kat post pula, tapi dekat post yang ada tu korang tanya soalan. Okey. Okey, rasanya dah pukul berapa sekarang? Oi, pukul 12 dah. Mungkin ramai nak tidur ke apa ke kan. Okey, jadi rasanya itu sahaja. Siapa-siapa yang nak buat order miner ni boleh masuk grup dan tengok detail kat situ. Boleh buat saya bagi instruction lah macam mana nak macam mana nak order. Nak order sendiri ke, nak order melalui saya ke, terpulang. Saya ada bagi guide. Sama-sama tuan. Okey, jadi itu sajalah, semoga bermanfaat. Tapi harga semua tu tak termasuk cukai yang mungkin akan diletakkan oleh MCMC ataupun tax. Kita mungkin akan dikenakan SST sebanyak 6% ataupun VAT sebanyak 10%. So siapa yang nak order ataupun dah order, prepare. Saya lupa nak bagi tahu pasal SST dengan VAT ni. Bukan dua-dua datang sekali. Sama ada tu kita akan kena. Okay? Alright. No problem Wak Jo. Sama-sama Linmat. Group Telegram silent reader. Okay. Alright. You are most welcome, bosku sekalian. You are all awesome. Kita akan jadi pioneer insya-Allah. Right. Okay, semoga bermanfaat. Semoga kita jumpa di lain siaran insya-Allah. Macam DJ lagu tak ada, minta maaf. Lain kali saya nak live, saya akan fikirkan satu lagu dulu. Kan. Amin. Thank you. Thanks a lot. Okay. Sekian saja dari saya, Gaddafi Khalid. Semoga semua info ni bermanfaat. Dan kita semua dapat ada lagi soalan. Berapa range cukainya? Okey, kalau saya tak tahu lagi yang kena ni SST ke VAT. Okey, sebab macam VAT ni mungkin daripada Europe akan kena VAT. Kalau macam yang lain tu mungkin kena SST. So 6% atau 10%, kita tak tahu lagi. Mungkin RAK kena 6%, mungkin Nebra kena 10%, Wallahualam. Okay, jadi saya rasa itu saja. Based on lokasi dari mana barang tu datang, saya tak pasti lagi. Benda ni saya tak clarify dengan custom lagi, Zul. Zul pun boleh tolong tanya custom, member custom tu kan. Okay, macam mana diorang klasifikasikan barang ni untuk dikenakan cukai. Sebab VAT tu macam Europe region punya barang. Yang 10% tu. Kalau yang 6% tu macam ada part of the world lah. Okay. Okay, soalan yang lain saya pun dah agak cramp sebab duduk terlalu lama, dah tua kan. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya saya direct nanti.
ataupun dekat dalam grup Telegram nanti, okay? Okay, sampai single until next time. Cik. Until next time. Apa aku nak cakap ni? Ending nak kena macam mana? Nak best ni? Okay, tak apa. Until next time, kita jumpa. Doakan kita semua berjaya. Okay, tak kira apa pun kita buat. Alright? Saya pun doakan anda semua berjaya, tak kira apa saja anda buat. Okay, kepada funder-funder yang ada funder-funder nak jumpa saya untuk mungkin kita nak boleh cerita sikit belakang untuk provide network satu Malaysia, boleh PM saya direct. Okay? Modal mungkin dalam 100k USD ke 200k USD. Siapa yang ada bagi tahulah. Tak ada tak apa. Saya ada vendor belakang, tapi mungkin kita orang start dengan 100 atau 200 unit dulu. Okay? Okay. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.